Assalamualaikum. Tajuk yang akan cikgu bincangkan hari ini adalah pola pertumbuhan manusia. Okey, apa itu pola pertumbuhan manusia? Ia adalah satu proses perubahan saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh dan juga fungsi badan. Maksudnya semakin kita bertambah umur kita, saiz kita, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh dan fungsi ini juga akan bertambah. Dan pola pertumbuhan ini merupakan proses yang kekal. Maksudnya apabila kamu meningkat dewasa, kamu akan membesar dan dia akan terus kekal. Seterusnya, dia tidak berbalik. Apa yang maksudkan tidak berbalik? Bila kamu dah berada dalam keadaan dewasa, kamu tak akan berubah balik kepada bayi. Itu yang dimaksudkan tidak berbalik. Seterusnya adalah pola pertumbuhan manusia ni disebabkan oleh pertambahan bilangan sel pada tubuh. Okey. Jadi semakin kita membesar, bilangan sel badan kita juga akan bertambah. Okey. Juga pertambahan bilangan sel ni berlaku pada seluruh badan. Okey, jika kita dilahirkan sebagai manusia yang normal, jadi setiap inci tubuh badan kita akan membesar dan juga bertambah. Okey. Selain daripada itu, pola pertumbuhan ini adalah berlainan mengikut jantina dan juga peringkat umur. Jadi, jika jantinanya berbeza, dia punya pertumbuhan, pola pertumbuhannya juga akan berbeza dan itu jugalah untuk peringkat umur. Bayi tak sama pola pertumbuhannya dengan kanak-kanak, kanak-kanak tidak sama pola pertumbuhannya dengan remaja dan juga dewasa serta orang tua. Okey, kita tengok peringkat pertumbuhan manusia bagi peringkat bayi. Pada peringkat bayi, iaitu pada umur 0 sehingga 3 tahun, bayi perempuan dan juga bayi lelaki mengalami pertumbuhan yang sama dan sangat pesat. Okey, kerana apa? Kerana pembahagian sel berlaku dengan sangat pesat pada umur ini. Ini adalah kerana bayi dia dalam proses untuk berproses untuk membesar. Jadi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Pada umur 0 sehingga 3 tahun, bayi diberi susu oleh ibu, okey, untuk mendapatkan protein. Dan protein pula fungsi dia adalah untuk membina dan memperbaiki sel baharu. Okey. Seterusnya adalah peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan kanak-kanak tidaklah secepat peringkat bayi. Kanak-kanak lelaki lebih cepat membesar atau tumbuh berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Jadi sama juga macam bayi tadi, makanan seimbang bagi pertumbuhan sel yang seimbang diperlukan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak perlu lebih banyak protein dan juga karbohidrat. Seterusnya kita tengok pula peringkat remaja. Peringkat awal remaja iaitu pada umur 13 tahun ke 15 tahun, kedua-dua jantina mengalami perubahan yang pesat. Remaja lelaki mengalami pertumbuhan perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Jadi remaja perempuan adalah lebih tinggi dan lebih besar berbanding dengan remaja lelaki. Kenapa? Kerana remaja perempuan pada umur ini dah mula mengalami akhir baligh. Jadi perubahan ciri-ciri seks sekunda bagi remaja juga dah mula berlaku di sini. Di mana kalau remaja perempuan dia dah mula menghasilkan buah dada, pinggang dah terbentuk. Kalau budak lelaki pula suara dia dah mula garau dan dia punya bahu dah mula bidang. Okey, seterusnya kita tengok pula peringkat remaja iaitu pada umur 16 ke 18 tahun. Remaja perempuan pada peringkat ini dah mula kurang pesat pertumbuhannya dan akan berhenti. Okey, sama ada pada umur 16 tahun
atau 18 tahun. Kalau nasib awak baik, 18 tahun masih bertumbuh, maksudnya tanggih meningkat tinggi. Tapi kalau nasib awak tak baik, 16 tahun pun dah stop. Okey, tapi berlainan pula dengan remaja lelaki yang akan terus berlaku pertumbuhan hingga umurnya 18 ke 20 tahun. Jadi, pelajar lelaki ni, remaja lelaki ni, dia boleh tinggi lagi sehingga umur dia 20 tahun. Okey, remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Kenapa? Sebab remaja lelaki ni, dia punya masa untuk terus berlaku pertumbuhan adalah lebih lama, iaitu 18 ke 20 tahun. Sekarang kita tengok pula peringkat dewasa. Di peringkat dewasa, lelaki dewasa adalah lebih tinggi dan lebih besar, okey, dibandingkan dengan perempuan. Ini adalah kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama dibandingkan dengan perempuan, di mana lelaki dia berlaku pertumbuhan dia daripada umur 18 hingga ke 20 tahun. Tapi kalau perempuan 16 ke 18 dah pun berhenti. Okey, kita tengok dah pada peringkat dewasa juga. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malar dan hampir sifar. Maksud malar dan hampir sifar ni, mereka tidak akan lagi bertambah ketinggian, bertambah pertumbuhan. Yang hanya pertumbuhan manusia hanya berlaku pada kuku, kulit dan juga rambut. Jadi kuku, kulit dan rambut akan sentiasa diperbaharui. Okey, ini adalah contoh graf lengkungan pertumbuhan manusia. Okey, kalau kita tengok lukisan graf ini, pada peringkat bayi dan juga remaja, pertumbuhannya adalah sangat pesat, di mana graf itu mempunyai lengkungan yang sangat condong. Tapi pada peringkat kanak-kanak, dia menjadi perlahan. Apa yang menunjukkan keperlahanannya? Okey, disebabkan oleh dia punya graf lebih landai. Pada pertumbuhan dewasa, okey, pertumbuhan dia adalah minimum. Okey, pertumbuhan minimum maksudnya tiada berlaku langsung pertumbuhan. Okey, pada orang tua pula, masa umur 65 ke atas, itu dah dimasuk warga emas. Okey, warga emas itu orang tua, pertumbuhan dia negatif. Kenapa negatif? Saiz badan dia berkurang disebabkan oleh sebahagian sel dia sudah rosak ataupun reput ataupun dah hilang habis. Dan juga dia punya sistem tulang dia juga dah mula merepuk, membongkok. Itu sebab dia punya ketinggian jadi rendah. Bukan disebabkan dia kecil balik, tapi disebabkan dia punya tulang dah mula mereput dan juga dia dah mula membongkok. Okey, kita tengok analisis graf kadar pertumbuhan manusia. Analisis graf daripada graf yang kita tengok tadi. Okey, kita tengok bayi. Cepat pada peringkat awal pertumbuhan dia. Awal kanak-kanak pula, dia akan semakin perlahan sedikit pertumbuhan. Pada peringkat remaja, peringkat remaja pertumbuhannya cepat semula dan menjadi perlahan apabila mencapai tahap dewasa. Okey, graf ini kita kenali dengan corak pertumbuhan lengkungan berbentuk X ataupun berbentuk sigmoid. Okey. Seterusnya, graf lengkungan pertumbuhan adalah untuk menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhan. Maksudnya di sini, setiap manusia mempunyai graf lengkungan pertumbuhan yang berbeza. Kerana satu, dia melalui keturunan dia. Kalau dia keturunan yang kecil orangnya, dia akan kecil. Kalau keturunan orangnya tinggi, dia punya graf akan lebih tinggi. Okey. Seterusnya, graf lengkungan juga disebabkan oleh pemakanan. Kalau dia mempunyai kelebihan untuk mendapat khasiat yang baik, jadi lengkungan pertumbuhannya adalah lebih baik dibandingkan dengan manusia yang tidak bernasib baik. Jadi, pertumbuhan akan berhenti apabila mencapai kebatangan. Di sini, cikgu nak bagi keywords dia, hargailah hidup kita ini. Okey,
So, ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan. Penyakit progeria. Penyakit progeria ni adalah penyakit penuaan pramatang dan ia berlaku pada peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak ini akan kelihatan seperti orang tua. Jadi penyakit ini boleh menyebabkan organ kita cepat dia cepat membesar, dia cepat rosak juga sebabnya dia mengalami proses penuaan yang lebih cepat dibandingkan orang biasa. Okey, seterusnya pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey, yang terakhir kita nak tengok pula pola pertumbuhan lelaki dengan perempuan. Pada peringkat bayi sehingga awal kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Tetapi lelaki akan membesar dengan lebih cepat daripada perempuan pada umurnya bermula 4 tahun. Kita tengok pula pola pertumbuhan perempuan. Perempuan dia mengalami akhir barir lebih cepat, iaitu pada umur 12 sehinggalah umur 14 tahun. Pada peringkat ini, perempuan akan lebih cepat membesar, lebih tinggi dan lebih berat daripada lelaki yang sebaya dengannya. Tapi selepas umur 14 tahun, lelaki akan alami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan perempuan. Ini adalah contoh graf pertumbuhan yang membandingkan antara lelaki dan perempuan. Kita boleh tengok pada umur 0 sehingga 4 tahun, graf antara lelaki dan perempuan adalah sama. Maksudnya pertumbuhannya adalah sama. Tapi pada umur 4 tahun sehingga umur dalam lingkungan 12 tahun, lelaki akan lebih pesat pertumbuhannya berbanding dengan perempuan. Tapi pada umur 12 sehingga 14 tahun, perempuan pula akan bertambah pertumbuhannya dibandingkan dengan lelaki kerana perempuan mengalami akhir balir lebih awal. Dan akhir sekali kita tengok lelaki pada umur 14 hinggalah ke umur 20, lelaki akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan perempuan. Okey, sampai sini tajuk. Sekian, terima kasih.